Sebab dia antara yang paling rindu dengan ibu dia. Sebab dia sangat manja dengan ibu dia. Saya terangkan satu persatu. Teruk dia menangis. Allahu Akbar. Koyak saya. Teruk dia menangis. Saya cakap, kita berdoa dengan Allah, kita nak ibu balik. Tapi ibu bukan milik Daddy. Ibu bukan milik Iwas Talita Matin, bukan milik Ayash. Ibu milik Allah. Jadi Allah tak nak pulangkan dekat kita. Allah nak juga dia, sebab Allah terlalu sayang dia. Sebab dia, mungkin sebab dia terlalu baik. Jadi Allah nak ambil dia. Dan kita takkan jumpa dia lagi. Anak saya nangis lagi. Dan nangis. Matin dan Temak paling teruk menangis. Yang paling rindu dengan ibu dia. Tapi lama-lama dia faham juga. So saya cakap, ibu pesan Iwas Talita Matin Ayash kena jadi anak soleh dan solehah. Sebab bila ibu dekat sana, harta dia adalah anak-anak dia. So dia nak anak-anak dia jadi anak yang soleh, solehah, pandai mengaji, sembahyang, dan semua alhamdulillah faham. Allah kurniakan lagi kemudahan buat saya. Lepas tu terus saya ajak anak-anak saya semayang. Tapi bezanya kali ni tiada solat hajat. Ada juga yang tanya kenapa kita tak solat hajat hari ni. Tak apalah, kita simpan dulu solat hajat kita. Lepas saya solat asar, saya terus berdoa. Saya cakap, ya Allah, bimbing hatiku, bimbing hati anak-anak tu untuk menjadi seperti Siti Sarah Raisuddin. Dia nak sangat anak-anak dia jadi anak yang tak langsung kedekut, selalu bersedekah, jadi anak yang baik, anak yang berbaik, yang berbuat baik kepada semua manusia. Dalam doa tu semua menangis. Allahu Akbar. Tapi InsyaAllah Dia faham. Lepas satu bab, ada satu lagi yang saya cuba sampaikan. COVID-19 is real. Sebelum perginya isteri saya, mate saya telah pergi dulu minggu lepas, hari Jumaat. COVID-19 is real. Dulu saya orang yang tak berapa percaya pun dengan COVID. Tapi bila kena batang hidung saya, COVID-19 is real. Sebab tadi sebelum saya keluar daripada ICU, lepas tengok isteri saya, ada satu nurse panggil saya. Dia cakap, Shu'aib, akak tahu tentang Sarah ni memang viral, semua orang mendoakan dia. Tapi akak nak sampaikan sesuatu. Semoga ada kebaikan bila perkara ni berlaku. Dia cakap, akak nak adik selalu sampaikan yang saya banyak kali dengar cerita vaksin. Saya dah divaksin sekali. Saya banyak kali dengar pasal vaksin. Tapi bila akak tu cakap dengan saya, ini akak tu cakap kita kena sedarkan rakyat Malaysia tentang vaksin. Sekurang-kurangnya dengan vaksin mungkin dapat membantu kita. Saya tersentak sebab saya tahu isteri saya belum divaksin. Isteri saya punya keadaan adalah dia punya paru-paru almost infection tu, almost semua bahagian di paru-paru dia. Sampaikan paru dia tak boleh nak bekerja untuk proses oksigen. Dan bukan tu saja, dia menyebabkan semua organ badan dia tak berfungsi dengan baik. Jadi saya rasa macam kemungkinan juga pasal dia tak vaksin. Kot Allah Alam.
Tapi saya sampaikan ni sebab akak tu suruh saya sampaikan. Jadi kalau berpeluang untuk ambil vaksin, ambil vaksin. Di saat macam ni, kematian hari-hari. Okay, kematian hari-hari. Dan COVID kalau nak terjadi sekejap saja. Dan bila terjadi, there is no U-turn. Saya ingatkan isteri saya akan sihat. Wallahi, saya cukup yakin. Tapi bila saya berkomunikasi dengan doktor, antara yang memang doktor akan selalu cakap adalah, Sueb, isteri awak punya lung ni memang dah penuh dengan COVID. Sebab tu dia tak boleh nak function, Sueb. Itu yang saya selalu dengar. Okay, itu pertama saya cerita pasal vaksin. Saya makan, tekak saya jadi kering. Ada satu saya nak pesan, jaga kesihatan. Saat macam ni, kita semua kena jaga kesihatan. Kena makan vitamin, immune system, vitamin C, D, E. Kalau sampai ada Z, makan semua. Please, jangan sayang duit. Jangan sayang duit. Sebab saya ingat lagi di saat ketika saya dalam ambulans, bila saya nak bawa isteri saya ke hospital, saya nak bawa dia ke private hospital, tapi penuh. Dan masa tu rumah saya dah teruk sangat. Masa tu saya terfikir, duit yang ada, duit banyak mana pun ada, tak boleh kembalikan isteri saya, takkan boleh sihatkan isteri saya. Yes, itulah yang jadi. So jangan sayang duit. Kalau ada duit lebih sikit sekarang ni, tak kisahlah. Kalau kata ada duit lebih, beli vitamin yang bagus. Kalau kata kurang duit, carilah, makanlah apa-apa tumbuh-tumbuhan yang boleh kuatkan imun kita. Please, please dengar cakap saya. Please jaga kesihatan. Sebab saya orang yang memang tak jaga kesihatan sangat. Saya jarang makan vitamin. Tapi sekarang saya dah makan vitamin saya dekat berpuluh biji. Itu satu. Please jaga kesihatan, makan vitamin. And then bila orang cakap jangan keluar rumah, jaga kesihatan, jangan rasa macam terror sangat. Yes, jangan buat. Ya, orang cakap benda nak jadi, Sueb. Tapi terpulang. Sebab kalau dah kena, there is no U-turn. Korang takkan sanggup untuk lalu. Kalau kata ada isteri, kau takkan sanggup nak lalu macam ni. Ya sayang, Matin, come. Kita tak boleh makan anggur. Boleh, you nak makan anggur, Mas? Ni Matin. Hello. Hello. Semua orang. Okay. Tak boleh makan anggur. Nah, you makan buah cherry. It's good. Cherry, mungkin vitamin Ni C. dah rosak. Alah, elok lah you makan lah. Jap. Okay, you ambil yang lain. Jap, pelan. Okay, go. Okay dah, bawa plastik ni keluar. Masuk dalam. Go. Tutup pintu sayang. Yuwas. Yuwas, jap. Sini jap. Saya nak tunjuk Yuwas Al-Qarni. Okay, ibu kan. Tutup pintu. So, please jaga kesihatan, makan vitamin. Ini bukan masa lagi nak berteka-teki. Bukan. Kita tak tahu lagi ke depan apa yang datang. Mula-mula COVID-19, varian Delta plus. Ingat handphone ke benda ni? Ada plus-plus. Kita tak tahu ke depan macam mana pula cara dia datang. Kita tak tahu. So makan vitamin, jaga kesihatan. Tanya orang, kalau duduk kampung apa semua, tanyalah, makanlah apa yang boleh makan. Satu. Lepas tu sekarang, kalau siapa-siapa yang kena COVID, saya pesan dengar cakap saya ni. Bukan nak mengarah, tapi saya buat mistake. Dekat setiap rumah, kalau orang tu kena COVID positif, make sure dalam rumah tu ada oximeter. Oximeter tu apa? Yang buat check oksigen dalam badan. Make sure
96 ke atas. Apabila 96, dia tak ada 96, bila dia turun 95, 94, jangan tunggu lama-lama, terus pergi hospital. Jangan belagak terror. Wife saya, ada satu hari tu dia cakap oksigen dia 93, 94. Saya cakap apa? InsyaAllah tak ada apa. Okey. Bila saya lambat sangat bawa dia pergi hospital, tak ada dia lagi hari ni. Faham kan? So make sure. Tak ada duit, carilah mana duit, pinjam ke apa ke, beli oximeter, check. Turun je, terus pergi hospital. Okay? Oximeter sangat penting untuk pesakit COVID. Okay? So tadi saya cakap vitamin, jangan keluar, pakai mask, jaga SOP, dan kena ada oximeter tu. Okay? Dan ya, itu untuk itulah dia. Please, COVID is real. Memang real. Dulu saya pernah bergaduh dengan isteri saya sebab saya keluar, saya jumpa kawan saya atas urusan kerja. Bila saya balik, wife saya marah saya, sampai kami bergaduh. Saya cakap, I tahulah kawan I sehat. Dia cakap, I takut saya kena COVID. Tapi Allah nak jadikan jalan cerita tu bukanlah saya keluar dan saya bawa balik COVID. Allah nak jadikan jalan cerita je. Memang Allah nak jadikan jalan cerita hari ni je. Mate saya turun bawah, buang sampah, salam dengan kawan dia, dan dia kena COVID. Terus habis satu family. Sekarang ni mertua saya masih lagi quarantine. Dalam family saya seorang je yang negatif. Macam mana? Seorang dah pergi hospital, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah dia okey. So, terpulang nak percaya ataupun tidak, tapi itu yang saya dah hadap, dah terjadi. Saya yakin dan pasti tak ada orang yang tak sayang bini, tak ada bini yang tak sayang suami, tak ada orang tak sayang ahli keluarga dia. So make sure benda ni tak jadi dengan keluarga korang. Okay. Selain daripada tu, doa. Of course lah doa. Doa semoga Allah lindung kita, semoga Allah berkati family kita. Okay. Sebab itu senjata paling dahsyat. So itulah saja sebenarnya yang saya nak sampaikan hari ini. Okay. Saya mohon maaf pada kawan-kawan saya. InsyaAllah nanti saya akan balas semua WhatsApp, semua tag dekat DM. Saya akan balas insyaAllah. Tapi saya ambil masa sikit. Sekarang saya tengah nak setting otak, nak biasakan diri tanpa orang rumah saya. InsyaAllah. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang mendoakan isteri saya. Saya terhutang budi. Sebab it's not easy untuk adakan masa duduk 3-4 jam buat solat hajat, baca yasin, buat sedekah, posting. Bukan satu benda yang boleh dipaksa-paksa. Okay, so saya ucapkan jutaan terima kasih. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Okay. Kenapa 10 tahun saja? Tapi saya redha. Allah sayang dia sebab dia terlalu baik. Tapi jangan pula kita takut jadi baik, sebab orang ramai cakap jadi baik umur pendek. Just jadi baik. Kita kena ingat, kita percaya kepada perkara gaib. Apa perkara gaib? Akhirat. Kita duduk dalam dunia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kalau 80 tahun kita dah rasa macam bodoh sangat lah. 80 tahun dengan tak larat,
Dengan silap dah nyanyuk 80 tahun. Tapi kita akan kekal di akhirat selama-lamanya. Itulah rumah abadi kita. Jadi jangan duk heran sangat yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Jangan heran sangat. Sebab saya pernah ternampak ada satu video daripada Ustaz Abdul Somad. Dia cakap apa? Dia duduk dekat tepi laut. Dia duduk tepi laut atas batu. Orang pernah tanya saya, Pak Ustaz, akhirat itu bagaimana? Dunia itu bagaimana? Tahu apa dia buat? Dia duduk atas batu kan? Ada laut besar sebelah kanan ni. Dia ambil jari dia, dia celup dekat dalam air, dia angkat. Ada satu air menitis. Soalan tadi dia cakap, Pak Ustaz, akhirat itu bagaimana? Dunia itu bagaimana? Jawapannya, yang menitis tadi itu dunia. Akhirat yang mana Ustaz? Akhirat sebesar lautan. Jadi jangan kita rasa rugi kalau kita tak dapat dunia. Kerana yang kita rugikan tu hanyalah setitis. Tapi kita patut rasa rugi kalau kita kehilangan akhirat. Jangan sombong dengan dunia, kerana dunia hanya setitis. Setitis je. Akhirat abadi, kekal selamanya. Kita takkan pernah sanggup apabila dimasukkan ke dalam kubur. Bila orang yang datang tengok kita melangkah 7 langkah, apabila malaikat datang bertanya soalan-soalan yang kadang-kadang kita takut kita tak boleh jawab, kita kena bantai. Kubur kita akan sempit, sampaikan tulang rusuk kiri dan kanan bertembung, dengan gelap, dengan ada kalajengking, dengan ada ular dan lagi benda-benda bisa yang lain. Cukuplah kita duduk dalam bilik yang ditutup pintunya, tak ada cahaya masuk, gelap pun dah rasa separuh mampus. Kubur tak besar pun, tak besar. Tapi kalau cukup amalan kita, kubur kita akan seluas mata memandang. Mata kita ni Allah bagi, tak ada tandingan dia. Kalau orang cakap Gunung Everest tu besar, Gunung Everest besar, gunung paling tinggi dalam dunia, besar gila. Kalau kita duduk bawah ni, kita tengok macam apa? Mampus, besar. Tapi kalau kita duduk daripada jauh, Gunung Everest boleh masuk dalam mata kita. Asyakkan mata kita. Allah punya kuasa. Nafas kita kena selalu bersyukur. Okay? Kena selalu bersyukur. Kena bersyukur dengan rahmat Allah. Jangan sombong. Subuh tak nak, Zuhur tak nak, Asar tak nak. Saya bercakap sebab saya tengah ingat diri saya. Sebab saya juga jahil. Kalau nak cerita benda jahat apa saya tak pernah buat. Tapi sampai bila? Yang saya cakap tadi lah, paling lama pun dalam dunia kita nak pergi 70 tahun, kita rasa bodoh sangat dah. 70 tahun dah nak berjalan tak larat. 80 tahun lagi lah, lagi 90 tahun dengan nyanyuk, dah berak, bersepah-sepah. Dan kita nak duduk tu kekal. Okey, perkongsian untuk mengingatkan diri saya. Kita dah di hujung-hujung. Semua kebahagiaan yang kita pernah ada dulu, semua dah hilang sekelip mata. Dulu saya jadi artis, saya dipuja-puja, saya pergi show orang jerit, saya pernah show depan berpuluh ribu orang, pergi mahal jelawat tour dekat Penang sampai pecah-pecah pintu, orang berhimpit-himpit, agak-agakkan sepatu, ya best. Tapi mana benda tu? Hilang. Benda tu dah hilang, sahabat. Yang kalau ada artis yang tengok, mesti dia faham.
Yang sibuk dulu berlakon siang dan malam, bila ditanya jadual berlakon 2 tahun penuh. Sekarang mana job, tak boleh berlakon, duduk rumah. Bila duduk rumah ada duit pun dah makin kurang. Kebahagiaan kita tarik, kebahagiaan kita dah ditarik. Allahu Akbar. Kalau kita dengar cerita pasal Dajjal, wow, Dajjal ni gila lah. Kita tak boleh keluar rumah tau. Jangan keluar rumah. Kalau kita jumpa Dajjal, habis kita. Sekarang Dajjal belum turun, kita dah tak boleh keluar rumah. Itu belum lagi lalu duhan. Dulu saya bila dengar cerita pasal Dajjal, pasal duhan, saya rasa apa? Benda kau merepek ni. Jadi sekarang Allah tunjuk satu-satu. Dah boleh kita bersukaria sekarang. Artis-artis yang ada kat sini yang tengah tengok, mana kebahagiaan kita yang dulunya bila kita nak pergi show, kita akan jumpa kawan-kawan kita bertepuk tampar, balik duit beribu-ribu. Sekarang mana? Tak ada, sahabat. Show tak ada, syuting tak ada, program TV tak ada, nak berlakon tak boleh. Mana kebahagiaan itu? Allah ambil. Dan sekarang kita pun tak tahu apa yang akan jadi besok. Kita tak tahu besok berapa ramai orang mati, berapa ramai orang kena positif COVID. Dan kita tak tahu besok apa virus COVID nak datang lagi. Jenis apa pula? Yang sekarang ni Delta Plus. Macam saya cakap tadi, ingat ini telefon ke apa, kau nak upgrade macam ini. Kalau kita cerita vaksin pula, berapa banyak vaksin yang kita nak kena cocok pula. Wallahualam. So ada 500,000 lebih orang tengok ni. Alhamdulillah. So terenung balik. Zoe, Remy. Saya pernah syuting dengan Remy Mishak. Dulu kalau nak cerita zaman syuting, memang saya cakap tadi lah, jadual penuh setahun 2 tahun. Sekarang memang kita dah diambang hujung sangat. Please, sedar benda tu. Jangan duduk dalam hayalan lagi. Kena buka mata. Allah marah dengan kita. Allah tengah uji kita. Kalau kita tak buka mata lagi, wallahualam bisawab. Saya cakap real. Benda ni memang real. Okay? Kebahagiaan kita Allah dah tarik satu persatu. Kita hanya boleh jumpa kawan-kawan kita macam ni, Zoom meeting, Google Meet. Bayangkan kalau suatu hari yang kita nak cerita duhan, apabila satelit, kita pakai internet pasal ada satelit. Bayangkan kalau satelit tu dah hancur kat atas tu, apa yang kita tinggal? Nak keluar rumah takut, telefon tak boleh pakai, nak beli barang makan, nak pergi pasar takut. Jadi kita nak makan apa? Sopa, slipper. Fikir kan, benda ni memang real. Thank you bos Nizam Sani. Benda ni memang real. Saya memang nak share. Benda ni memang real. Tolonglah rasai dan fahamkan, dan buatlah perubahan 360. Okey? Fikirkan. Zaidi, Abang Zaid Zaidi. Ya. So InsyaAllah, kalau orang ramai cakap dengan saya, kuatkan semangat, InsyaAllah. Saya memang janji dengan diri saya, saya kena kuat semangat. Sebab saya ketua keluarga. Dalam family Raisuddin dan juga family saya sendiri, diorang kategorikan saya provider. Saya kena kuat. Kalau saya lembik, semuanya lembik. Jangan risau, insyaAllah saya kuat. Saya redha dengan pemberian isteri saya. Saya bersangka baik dengan Allah. Allah tunjukkan saya dah macam-macam keajaiban. Dan Allah juga dengan kejadian Siti Sarah, dengan kejadian arwah Siti Sarah ni,
Allah buka ramai mata orang. Allah sampaikan pesanan kasih sayang. Tak semena-mena kita jadi bersatu padu hanya kerana nak mendoakan Sarah menang. Tapi akhirnya Allah yang menang. Sebab yelah, kita masuk bertanding, barang tu bukan barang kita pun, barang dia. Kita just meraih simpati dia kalau kita boleh ambil barang tu kan. Dia nak ambil, Allahu Akbar. Ini aku cakap macam ni Kang, malam koyak ni. Aku insyaAllah pelan-pelan pelan-pelan InsyaAllah isteri saya sedang berlari di syurga mungkin. Amin. Okay, saya end live ni dah dekat pukul 7. Yang duduk rumah, sang suami, bila kita jadi suami, kita adalah ketua. Tahu tak macam mana kita nak rasakan yang diri kita ni dianggap ketua? Dulu masa saya kahwin, adik Alfian ajar saya. Adik Alfian yang buat lagu tu. Saya adik Alfian rapat dengan orang arwah. Dia cakap apa? Bila macam mana cara nak tunjukkan kita adalah ketua keluarga, kita kena jadi imam. Kita kena solat Jumaat. Baru isteri kita rasa kita ketua, sebab kita duduk depan. Mana ada imam perempuan, kita yang duduk depan. Macam kita lelaki, bila kita pergi masjid semayang, kita pergi masjid semayang, ada imam dahsyat kan, baca tok, ada bagi khutbah. Kita rasa apa? Kau memang ketua lah kan. Sama juga dalam rumah tangga. Hidupkan sunnah semayang berjemaah, suami depan, kalau ada anak lelaki jadi makmum, isteri duduk belakang. Barulah ketua. Barulah bini kita rasa apa? Baru ketua duduk depan kan. Solat malam-malam kena baca kuat-kuat, baru ketua. Bini cakap je ketua. Solat jemaah tak pernah. Macam mana bini kita nak rasa yang dia ni adalah pengikut kita? Betul tak? InsyaAllah. Allahu Akbar. Itu je lah yang saya nak cakap. Okay, saya harap ada kebaikan yang dapat daripada live ni. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih atas doa-doa untuk isteri saya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Allah sayang kita. Allah sangat sayangkan kita. Kita jangan jadi manusia sombong. Jangan jadi manusia sombong. Jangan jadi manusia sombong. Mama, thank you. Naim Daniel. Naim, sekejap lagi abang call ada something nak cerita dengan Naim. Thank you Dania. Sid, Diana Nasir, thank you. Azamna begini. Yana Samsudin, thank you. Arin, thank you. Naga 9, thank you. Adik, okay. Thank you. Ni Arsyad Akmal, Face Factor, thank you. Datuk Face Virus, saya minta maaf. Saya belum call awak, saya belum reply WhatsApp awak, saya minta maaf. Saya tutang budi banyak dengan awak. Itu sajalah yang saya nak kongsi. Last lah saya minta doakan lagi sekali kekuatan untuk saya. Doakan anak saya Ayash Affan dekat hospital. Semoga dia kuat, semoga dia cepat sihat, semoga cepat paru-paru dia membesar, insyaAllah. Semoga asbab video ni, live ni, lepas ni, yang dah berumah tangga, berkasih sayanglah dengan pasangan kita. Belum lambat lagi. Hidupkan sunnah, solat jemaah, mengaji kat rumah. Buat. Mira Fiza, thank you. Pekin, thank you. Okay. Semoga Kak Nazia Mustafa, thank you. Miss Nana, thank you. Ini bos Syah, thank you Syah.
Semoga dengan live ni jadi asbab untuk kita reset balik, duduk balik dengan pasangan kita, plan, new plan. New plan tu apa? Dah ada jadual dah. Sehari 5 kali solat Jumaat. Lepas solat Jumaat, kalau nak buat solat taubat silakan. Buka kitab, baca hadis, kongsi cerita, kongsi hadis dengan anak-anak. Baru cun. Marah anak kita kalau mengidolakan BTS, Blackpink.